Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa khabar semua? Okey, dalam video kali ini saya akan berkongsi kepada anda, bagaimanakah cara untuk kita menghasilkan lukisan pemasangan ataupun assembly drawing menggunakan Autodesk Inventor. Okey, bagi anda yang belum menonton video-video saya sebelum ini, anda juga boleh rujuk pada channel saya untuk melihat bagaimanakah untuk menghasilkan lukisan ortografik, bagaimanakah untuk menghasilkan lukisan isometrik menggunakan Autodesk Inventor. So, dalam video kali ini saya akan berkongsi kepada anda untuk menghasilkan lukisan assembly. Okey. So, sebelum itu kalau anda jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Semoga ianya dapat membantu memberi semangat kepada saya untuk terus menghasilkan video-video seperti ini. Okey. Kita sambung. Okey. Dalam video ini saya nak tunjuk bagaimana kita nak sambung video kita nak sambung lukisan yang ketiga, di mana dalam video sebelum ini saya beritahu kita dah buat lukisan ortografik, kita dah buat lukisan isometrik. So kali ini kita nak buat lukisan assembly. Okay, assembly ni mudah je, tak susah, senang je. Okay, caranya yang pertama sekali adalah kita buat kertas baru dulu, new sheet dulu So sama macam video lepas, so kita pergi pada place view, tekan button new sheet untuk menghasilkan kertas yang ketiga. So nampak sini lah, ini kertas ketiga, ini adalah kertas 3 daripada layan ketiga. Ini kertas pertama, 1/3, kertas kedua, okay, 2 daripada 3 ni, dan ini adalah kertas ketiga untuk kita menghasilkan lukisan assembly. Kenapa kita buat terus kat sini? Pertama sekali, mudah kita lah, tak adalah kita nak buat setting kertas berulang kali. Keduanya, mudah untuk kita bila kita nak simpan file ini, kita nak print senang, satu file saja, tak perlu kita nak buat banyak-banyak file. Okay, dan kita juga sebenarnya boleh ubah. Kalau katakan ada keperluan untuk mengubah saiz kertas ni, kita boleh edit saiz kertas di sini. Tak perlu, dan dia tidak akan efek pada kertas-kertas yang lain. Dia hanya kertas ni saja. Cuma bila kita buat new sheet tadi, dia akan duplicate setting yang sama. Okey, so kita nak buat lukisan assembly. So pertama sekali kita pilih dahulu, kita kena lengkapkan dulu title block kita lah. Okey, di mana di sini saya akan copy dahulu info yang ada ni, copy. Okey, mana copy ni? Copy. Okey, kita pergi balik kertas ketiga, paste. Okey, kita susun sikit. Okey, di mana kita punya lukisan ni kita panggil sebagai assembly drawing. Okey, lukisan pemasangan. Okey, kita nak buat lukisan assembly ni, pertama sekali kita pergi pada base dulu untuk panggil file kita sama macam sebelum ini. Okey, di mana saya akan panggil file assembly yang telah kita buat. Tekan okey. Okey, kita akan dipaparkan seperti ini. So untuk lukisan assembly, kita kena ambil ISO top right dekat sini, bucu kanan atas. Okey. Kemudian scale bersesuaian lah. Yang ni saya gunakan scale 1/2 sama seperti sebelum ini. Kalau anda rasa nak besar sikit, kita boleh cuba. Tu besar sangat kan, 1/2 lah. Okay, 1/1.5, okey tak? Okey juga, tapi besar. Kita ambil 1/2 lah. Kalau kertas lukisan anda menggunakan A3, mungkin 1/1 cukup, memang cantik lah. Tapi sebab ini ada kertas saiz A4, maka 1/2 pun dah memadai. Okay, kita susun kedudukan dia. Saya susun kat sini. Okay, dan klik OK. Pastikan shaded. Shaded. Klik OK. Okay. Dalam lukisan assembly, dia perlu ada bantuan tambahan. Kita hanya nak satu view saja, tapi kita perlu ada bantuan tambahan, iaitu kita perlu ada part list ataupun bill of material. Bill of material ataupun part list, benda yang sama lah. So kita nak keluarkan part list ni dulu. So klik pada annotate. Okay, dekat annotate ni kita boleh nampak ada tab dipanggil table. Panel nama table. Okay, arahan namanya part list. So kita klik pada part list dulu. So bila kita klik pada part list, dia akan keluar part list window. So dalam part list window ni,
dia akan minta kita select view apa yang kita nak generate part list. So kita klik dekat view yang kita dah buat tadi, isometric top front ni, top right ni. So klik kat dia, kemudian tekan OK saja, tekan OK. Bila tekan OK, kita akan nampak cursor kita sedang snap pada part list table. So klik sini. Okay, bila kita klik, tak apa, terkeluar sikit, kejap lagi kita akan adjust. So kita akan dipaparkan dengan senarai part yang ada dalam projek ini. Dia automatic buat. Itu yang bestnya. Tak perlu kita buat manual. Okay, ni senarai part yang wujud dalam projek kita ini. Okay, so pertama sekali, sebelum kita tukar dia punya size sebagainya, kita kena confirm dulu apakah information yang kita nak paparkan dalam part list ni. Okay, pertama sekali dia keluar sini item. Item ni adalah nombor part yang wujud. Di sini ada 11 part yang wujud. Okay, yang pasang ni ada 11. Okay, kuantiti bermaksud part tersebut digunakan berapa kali. Contohnya part nombor 1 ni, main body base digunakan sebanyak sekali. Contohnya clamp side ni digunakan sebanyak 2 kali. Screw ni digunakan sebanyak 4 kali. Ini automatic dia buat berdasarkan pada file assembly yang kita dah buat. Okay, ini ada nama part yang wujud. Biasa adalah nama file. Description ini maklumat tambahan yang anda nak letak. Ada setengah industri ataupun institusi, dia tak nak maklumat description, tapi dia nak maklumat berkaitan dengan material. Okay, jadi saya tunjuk cara bagaimana kita nak ubah dia. So cara dia, klik kanan dekat sini. Okay, ataupun double klik dekat kita punya part list ni. Bila kita double klik, kita akan dipaparkan dengan part list window di sini. So maklumat dalam part list window ni sama macam maklumat yang dipaparkan dekat table kita dalam kertas tadi. So kita boleh ubah manually. Kalau katakan anda nak ubah nama, boleh double klik saja dekat part number dan boleh rename. Mengikut sesuaian anda lah. Okay, saya tak rename sebab memang ini adalah nama yang sesuai. Kalau katakan part anda punya file tu dia nama lain, anda nak tukar nama, boleh saja, edit saja di sini. Okay, select dan type lah. Okay, anda nak type apa? Okay, sekarang ni saya nak ubah description ni. Saya tak nak description, saya nak letak material. So cara dia, so pergi kepada icon yang first ni, dipanggil column chooser ni. Okay, klik pada dia. So kita akan dipaparkan dengan part list column chooser window di sini. So ini adalah properties yang telah ada dalam table. Kita tak nak description, kita just klik kat description ini dan tekan remove. Dia keluar lah, dia remove. Dan kita cari, scroll dekat sebelah kiri ni, cari namanya material. So klik pada material, tekan button add. Itu saja, mudah saja. Kalau anda ada keperluan untuk tunjuk, contohnya mungkin anda nak tunjuk berkaitan dengan cost, mungkin anda boleh letak cost contohnya. Kalau anda nak tunjuk estimate cost, boleh tunjuk estimate cost. Item quantity ni dah ada lah. Okay, so itu saja yang kita nak ubah. Klik OK. So anda akan nampak di sini keluar table satu kolom untuk material. Di sini pun anda boleh ubah manually lah. Kalau anda rasakan maklumatnya tidak betul, boleh ubah manually. Ataupun kita ubah properties pada part asal, automatic di sini dia akan update. Okay, di sini saya biarkan. Just klik OK. So bila saya klik OK, kita nampak part list kita telah pun di-update dengan maklumat baru iaitu material. So sekarang ni tugas kita adalah untuk susun bagi cantik sikit. Okay, so nak adjust dia. Kalau saya nak adjust kolom item ini, kita jangan tarik dekat sebelah kiri ni. Kita jangan tarik sebelah kanan, kita tarik sebelah kiri. Okay, adjust yang sebelah kiri ni supaya dia menggunakan ruang yang optimum. Jangan terlalu besar macam ni, membazir. Jangan kecil macam ni. Dia maksimum kecil macam ni lah. Ataupun jangan sampai dia macam ni, dia terturun ke bawah. Ni tak nak. Okay, kalau untuk nombor ni cantik lah. Part number ni kita tarik sikit bersesuaian. Okay, sini juga material sama, tarik kesesuaian. Okay, saya setting sikit. Okay, so kita adjust sikit lah bersesuaian dengan area lukisan kita. Kalau anda rasakan saiz ini terlalu tulisan ni besar, kita boleh edit dengan pergi kepada
manage tadi, style editor, sama macam kita buat setting view. So kita boleh ubah kat sini lah. Kalau rasa tulisannya besar, pergi ke manage, style editor. Okay. Kemudian pergi dekat table. Di sini tunjuk table ISO ataupun klik bawah ni boleh table ISO. Di sini kita boleh ubah maklumat tambahan yang mungkin kita perlukan. Contohnya saya nak ubah size teks pada data ni. Tukar saja edit sini, kita ubahlah. Kecilkan sikit 3. Okey. Save and close. Dia kecil. Okey, itu data. Let's say lah saya edit lagi. Style editor. Dekat table tadi. Okey, ini teks boleh label. Okey. Label ni bisa ubah size kepada 5. Save and close. Okey. So ini adalah untuk part list. Okay, daripada part list ni baru kita dapat anggarkan ada berapa banyak part yang wujud, barulah kita buat yang seterusnya dipanggil sebagai balloon. Okay, so bagaimana kita nak buat balloon? Pergi pada annotate, cari arahan yang dipanggil balloon. Ni balloon. So, klik pada balloon. Kemudian bila anda klik pada balloon, anda kena select objek yang ada dalam kita punya part ini. Klik mana-mana pun tak apa. Okay, let's say saya nak mulakan dulu dengan sini. Klik, tarik. Klik kali pertama, tarik sikit bagi dia nampak vertical macam ni supaya nampak kemas. Klik dan klik button mouse button sebelah kanan untuk continue. Okay, nombor ini adalah merujuk pada nombor part tadi 6. 6 ni adalah claim site. Dan nombor ni juga mewakili sequence ataupun turutan masa anda buat assembly. Sebab ini adalah panduan nak pasang mana dulu. Okay, disebabkan file ini adalah saya guna pakai file asal yang masa saya download dulu. Okay, masa saya ambil part ini daripada file yang sudah ada. Jadi dia punya sequence dia mungkin tidak betul lah. Okay, yang saya buat video sebelum ni saya tak ingat kat mana saya letak. Okay, so ini adalah sequence dia. Ni satu. Kita cuba buat balloon ni pada setiap komponen ada. Ni betul lah, ni yang saya buat ni. Okay, betul lah ni. Saya ingat saya terambil file lain. Okay, betul lah, ini yang saya buat dulu. Sequence memang saya mulakan daripada bawah, tapak 1. Kemudian klik pada ni 2. Dia bukan ikut yang giliran yang kita klik ni. Dia ikut masa buat proses assembly. Apa yang dipasang dulu. Okay, jadi kita cuba kena buat ke semua part yang wujud dalam projek ini. Okay. Sepatutnya ada 11 balloon yang wujud. Okay, di sini lagi. Zoom sikit. Okay, jadi kita sepatutnya ada 11 balloon lah. Macam nak cek, kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sebelah ni. Ini adalah 11 balloon yang wujud. Sebenarnya kalau anda buat kertas anda besar sikit, dah boleh nampak buat balloon ini lebih kemas lah. Sebab kita tak nak balloon ini bersilang dan kita tak nak dia melanggar dengan part list. Okay, so ini adalah lukisan assembly. So diharap perkongsian saya dalam video ini akan membantu anda. So kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. So terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.